Maksudnya itu betul-betul husnul khatimah. Seolahnya memang itu antara jaminan yang tinggi, syarat yang tinggi untuk dapat husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang antara ciri-ciri orang yang mendapat husnul khatimah ketika hidupnya sangat banyak berzikir la ilaha illallah. Bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah zikir yang paling utama, paling afdal? Rasul sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Semalam dapat berapa la ilaha illallah? Kalau 100 kali la ilaha illallah 5 minit saja. Tak percaya cuba kira. La ilaha illallah, la ilaha illallah 5 minit je. 100 daripada 1240 kali, 1240 minit, kita hanya ambil 5 minit daripada hidup kita sehari. Yang lain tu tidur, makan, minum, masak, buat kerja rumah, tengok drama itu ni. Tapi kita senyum, berangan dapat husnul khatimah. Saya ada baca kajian, tak siap saya bukan 20%, kurang lagi 10% ke, yang umat Islam mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah bila nafas akhir. Ramainya tercungap-cungap bila time nak melepaskan nafas akhir, nak mati, sakaratul maut. Ramainya yang lepas, dia angguk-angguk je. Orang kiri kanan ni syahadah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tak ramai bila hujung nafas tu boleh sebut la ilaha illallah, lepas tu berhenti. Sangat sedikit. Ramainya contoh meninggal dalam keadaan sakit tenat, dalam keadaan koma, dalam keadaan tak sedar, doktor kata dah tak ada. Itu ramai juga. Ini bukan cerita orang-orang biasa ni. Walaupun orang soleh, orang kuat baca Quran, ahli ulama ke, ahli Al-Quran ke, tak ramai sebenarnya umat Islam boleh ucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Sebab itu kita ni kadang-kadang bila kita muhasabah diri kita, kita memang berangan nak dapat husnul khatimah. Orang kata orang berangan ni apa? Angan-angan je lah, kosong. Tapi sehari punya 5 minit je kita ambil masa. Sebab itu siapa yang banyak berzikir la ilaha illallah ketika hidupnya, insya-Allah ketika matinya lidah dia mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu insya-Allah pada tahun 2019 ni kita cuba ubah, cuba nekat diri kita. Cubalah susun zikir tu pagi lepas subuh sampailah zuhur la ilaha illallah. Apa-apa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai zuhur. Zuhur sampai asar kita letak selawat pula. Ini kaedah nak bantu supaya kita boleh fokus dengan zikir. Sebab kita ni kalau boleh nak zikir semua, sampai masa semua tinggal. Saya nak buat tu, saya nak buat ni. Kita boleh atur macam tu. Zuhur sampai asar selawat. Selawat Allahumma salli. Kalau rasa selawat seronok pagi, buat pagi. Lepas tu asar sampai maghrib nak pilih zikir apa pula. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lepas tu maghrib sampai isyak pendek je. Nak zikir apa masa ni? La haula wa quwwata illa billah. Itu nak tanam akidah tentang pergantungan pada Allah. Isyak sampailah tidur, nak zikir apa sambil tidur? Astaghfirullah. Sebab apa? Kita nak minta ampun dengan Allah kan, istighfar. Sebab apa? Satu hari banyak sangat buat dosa ni. Astaghfirullah sampai tertidur. Subhanallah. Dan memang kita ni kalau start zikir sekejap je lidah kita ni memula astaghfirullah, apa tu diam. Samalah kan bila bawa kereta mula start Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu diam. Yang selawat mungkin 2-3 minit, yang lain diam sampailah kat tempat 1 jam. Nak katanya orang yang berzikir, zikir ni ada orang kata Ustaz, saya zikir dalam hati je. Saya tak nak takut riak orang nampak mulut saya bergerak. Bila sebut zikir ni 3 ya. Zikir ni 3. Yang pertama zikir ya perkataan zakara, iaitu sebut, kena sebut dengan lidah. Lidah ni perlu diajar supaya berzikir, nanti kurang dia bercakap benda yang sia-sia. Dia akan saling mengalahkan. Lidah yang kurang berzikir dia akan banyak melakukan perkara sia-sia, mengumpat, membebel tak tentu arah, tak tentu pasal, mengata orang tu, mengata orang ni, minta maaf, ataupun dia banyak diam. Dia akan saling mengalahkan. Kalau banyak buat benda sia-sia, dia akan berat zikir. Kalau dia banyak zikir, dia akan kurang buat sia-sia. Jadi memang bila sebut zikir, dia kena sebut. Kita dalam solat pun ada rukun qauli, betul kan? Rukun qauli, kita wajib sebut Al-Fatihah semua wajib, takbiratul ihram wajib, tahiyat wajib. Kalau tak sebut dengan lidah, maka
bacaan kita tidak sah, solat kita tidak sah. Sebab itu bila berzikir, biar lidah tu bergerak. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir ada 3 tadi kan. Zikir bil lisan, yang kedua zikir bil qalbi, dengan hati. Maksudnya ramai orang zikir dengan lidah, hati tak berzikir. Mulut sebut astagfirullah, kan, tu marah. Maksudnya dengan lidah. Lidah je tu dia sebut zikir, hati marah. Jadi yang ketiga pula zikir bil jawarah, iaitu dengan seluruh anggota badan. Ini orang yang macam mana? Yang mana bila dia berzikir, tubuh badan dia pun sama khusyuk. Ini zikir boleh berlaku dalam 2 keadaan. Satu, ketika solat. Solat ni kita zikir dengan lidah, rukun qauli kita. Kemudian ada rukun qalbi, betul tak, khusyuk dan sebagainya. Kemudian jawarih kita, seorang kata badan kita. Bila rukun itu maksud zikir, bila sujud itu maksud zikir, bila berdiri balik, pergerakan dalam solat semua itu zikrullah. Sebagai menunjukkan kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas solat kita duduk, kita tak buat benda lain, kita pun sambung zikir kan. Maksudnya badan kita seluruhnya sedang berzikir. Tapi kalau sedang bawa kereta, mulut dengan hati je mungkin berzikir, tapi tubuh badan tak berzikir. Kaki tekan minyak, tangan ni, jadi al-jawarih tidak berzikir. Afdalnya 3 tu. Zikir dengan lidah, zikir dengan hati, dan zikir bil jawarih. Subhanallah. Jadi insya-Allah siapa yang memperbanyakkan zikir la ilaha illallah ketika hidupnya, ketika matinya dia akan mampu mengucapkan kalimah syahadah tu. Dan kalau kita tengok daripada riwayat yang sahih, barang siapa yang boleh sebut kalimah syahadah tu ketika akhir hidup dia, nafas akhir tu, dijamin syurga baginya. Maksudnya itu betul-betul husnul khatimah, seolahnya memang itu antara jaminan yang tinggi, syarat yang tinggi untuk dapat husnul khatimah. Memang ada lagi tanda-tanda husnul khatimah seminggu sebelum macam mana gini-gini. Tapi yang sangat penting bila hujung tu. Sebab apa? Itulah waktu sangat mencabar. Syaitan sedaya upaya supaya menghalang kita daripada ucap kalimah syahadah. Subhanallah.